Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar tak suara saya? Siapa yang dengar suara saya? Boleh dengar tak suara saya dulu? Kita nak test sound. Kita nak test sound dahulu. Adakah anda dengar suara saya? Terima kasih Tuan Nazami Taib. Ini sahabat saya dari Perak. Apa khabar Tuan Nazami? Okay tuan-tuan, sebelum kita nak mulakan kelas kita, jadi saya minta jasa baik tuan-tuan dan perempuan yang saya kasih sekalian, untuk tuan-tuan dan perempuan share kita punya kelas kita pada malam ni. Kak Siti, waalaikumsalam. Terima kasih Kak Siti, terima kasih. Okey, bantu saya share video ni, share kita punya live malam ni. Suara clear, terima kasih. Okey. Suara dah clear, dah clear. Gambar clear tak gambar? Gambar okey tak? Saya baru setting ni tadi ni, baru setting. That's okay. Saya pun tak tahu kenapa dia jadi macam sengit sikit. InsyaAllah mudah-mudahan okey dah ni. Okey. Baik, kita ada lagi berapa minit nak mula? Lagi 1 minit kita nak mula. Baik. Bantu saya share video ni. Bantu saya share video ni. Kita ajak ramai-ramai belajar. Kejap mana tadi? Okey. Okey. Dah selesai. Okey. Sihat walafiat. Terima kasih. Alhamdulillah. Sihat sahabat kita ni. Okey. Saya nak kena tulis kat sini juga. Okey. Boleh jadi. Baik, jom kita mulakan kelas kita pada malam ini insya-Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla alaihi wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi'adadi man lam yusalli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla alaihi wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi'adadi man lam yusalli alaihi. Muslimin dan muslimat, ibu ayah, sahabat-sahabat saya yang saya kasih sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bertemu lagi sekali dalam satu majlis yang mulia, yang mana mudah-mudahan Allah berkati, Allah redai dengan apa yang kita buat pada malam ini.
kerana kita sedang menuntut ilmu pada malam ni. Alhamdulillah, tahniah saya ucapkan kepada anda yang hadir, dan juga tahniah kepada anda yang bantu kita share live kita pada malam ini. Ajak ramai-ramai, share kepada wall masing-masing, share juga kepada grup komuniti masing-masing. Yang mana duduk Penang, share dekat kawasan Penang. Yang mana duduk dekat KL, share dekat kawasan KL. Kita nak ajak ramai untuk belajar. Kerana apa? Kerana ramai yang masih keliru dan ramai yang masih tak jelas dengan betul tentang cara bagaimana nak buat jamak qasar ketika mana kita pergi ke Tanah Suci. Ataupun bukan ke Tanah Suci, mungkin kat negara-negara lain. Mungkin kat negara-negara lain. Kan? Jadi insyaAllah pada malam ni saya nak sharekan kepada anda. Cuma ni malam ni khusus kepada kita ambil dari segi konteks kita sebagai jemaah umrah. Bagaimana cara kita nak laksanakan wakaf pula. Minta maaf. Bagaimana kita nak laksanakan jamak qasar ketika kita nak mengerjakan umrah. Jadi alhamdulillah, siapa yang bersama dengan saya, bantu saya komen kat bawah. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tanya. Kalau anda nak perkenalkan diri tu lagi bagus. Perkenalkan diri anda siapa, nama siapa, asal daripada mana. Saya nak tengok kawan-kawan saya dalam grup ni. Siapa, mungkin ada yang daripada Singapura. Kita ada juga sahabat kita daripada Singapura. Daripada Sarawak juga ada kat dalam ni. Baik, jom kita mulakan. Jadi cuma pertama sekali, sebelum saya terlupa, saya nak maklumkan tentang program wakaf bantal. Siapa yang masih berminat untuk join bersama kita nak wakafkan bantal kepada madrasah-madrasah, yang mana madrasah yang telah kita highlightkan nama-nama madrasah. Jadi anda boleh WhatsApp kita, WhatsApp di talian 010-889-2017. Tuan-tuan, besok alhamdulillah, kita hari ini malam ni dah masuk 10 Muharram. Waalaikumsalam Puan Isma Maharif. Kita malam ni sudah masuk 10 Muharram, yang mana 10 Muharram ni merupakan hari yang paling Allah muliakan. Sebab banyak peristiwa yang berlaku, banyak juga peristiwa yang Allah telah bantu Nabi-Nabi yang terdahulu di dalam pada 10 Muharram. Salah satunya adalah pada 10 Muharram inilah yang berlakunya Nabi Adam diciptakan dan Siti Hawa diciptakan juga. 10 Muharram juga lah berlakunya bahtera Nabi Nuh landing, Allah selamatkan. Kemudian 10 Muharram juga berlakunya yang mana Allah selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel ketika mana nak dibunuh oleh Fir'aun. Kan? Ketika peristiwa Nabi Musa belah laut ketika tu. Itu berlaku pada 10 Muharram. Apa lagi? Banyak berlaku. Kiamat juga berlaku pada 10 Muharram. Hari kiamat juga berlaku pada 10 Muharram. Allah ampunkan Nabi Adam AS. Allah masukkan dalam syurga pun pada 10 Muharram. Banyak kelebihan. Jadi apakah amalan yang kita boleh buat sebenarnya pada 10 Muharram ini adalah salah satunya kita boleh buat, kita puasa. Kita puasa. Malam ni dah boleh niat puasa. Sahaja aku puasa sunat 10 Muharram kerana Allah Ta'ala. Esok hari kerana Allah Ta'ala. Puasa. Dapat pahala besar. Barang siapa yang berpuasa besok pada 10 Muharram, Allah akan ampunkan dosa dia 2 tahun. Tahun lepas dan tahun ni. Allah akan ampunkan dosa dia 2 tahun. Banyak kelebihan. Banyaklah kelebihan. Cuma malam ni kalau saya nak cerita tentang 10 Muharram kan dah lari tajuk pula. Tajuk kita malam ni nak cerita tentang jamak qasar. Puan Siti Kasmah, terima kasih. Okey. So, apa lagi amalan kita buat? Salah satu adalah sedekah lah. Kita melapangkan lapangkan urusan manusia. Maknanya kita beri rezeki. Kita belanja orang makan. Kita sedekah. Sebab itu yang saya nak ajak tuan-tuan untuk kita buat wakaf. Sebab kita nak kejar amalan dalam 10 Muharram ni. Sebab 10 Muharram ni dia lain pada hari lain. Boleh nak buat wakaf hari Ahad, hari Isnin, Selasa, boleh. Cuma kita nak rebut kelebihan pada 10 Muharram. Baik, muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, jom kita mulakan kelas kita pada malam ini. Tentang solat dalam perjalanan ke Tanah Suci Mekah. Kalau saya sebut laju sikit, kalau tak dapat tangkap, bagi tahu. Bagi tahu. Kalau ada yang tak jelas, tak faham, bagi tahu. Komen kat bawah cakap tak jelas.
Sebab saya tak tahu, mungkin tuan-tuan ada tak jelas, malu nak tanya, jangan malu-malu. Kita nak kongsi ilmu. Mungkin juga terdapat di dalam ni ada para ustaz, para asatizah, tuan-tuan guru yang terdapat dalam live pada malam ini. Saya minta ampun, minta maaf kalau ada tersalah silap, mohon ditegur. Mohon ditegur. Sebab malam ni kita nak belajar sama-sama, saya nak berkongsi apa yang saya tahu. Okey? Boleh? Terima kasih. Alhamdulillah ramai hari ni join. Baik. Jom kita mulakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla alaihi. Solat dalam perjalanan. Okey. Imagine, tuan-tuan, insya-Allah kita doa banyak-banyak, mudah-mudahan tahun hadapan Allah jemput kita ke tanah suci. Insya-Allah saya doakan anda semua dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke tanah suci dalam keadaan sihat walafiat. Okey, jadi seronok-seronok juga nak pergi ke tanah suci ni, memang seronok, tetapi jangan kita lupa tentang update ilmu kita. Mungkin kita dah tahu, kita pernah belajar sebelum ni, cuma malam ni kita nak update. Mungkin ada isu yang terbaru, kita nak update malam ni. Kita nak tambah baik dalam ibadah kita. Kita tak nak semata-mata kita nak belajar tentang umrah saja. Kita nak pergi umrah ni, jangan hanya kita fokus kepada macam mana nak buat umrah, tapi ramai orang tersalah pandang, tak ambil kisah tentang bagaimana nak buat jamak qasar ketika mana mereka pergi umrah dan juga balik daripada tanah suci. Yang menyebabkan yang mana kalau mereka ni salah buat, mereka sebenarnya mereka tak selesaikan solat mereka. Bahaya. Bila mana ibadah solat kita abaikan, kita khawatir ibadah lain pun akan sangkut nanti dekat kubur. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sunat, saya pakai buku apa? Ada orang tanya juga apa buku yang saya pakai. Saya guna buku Fiqh Umrah Kontemporari daripada Ustaz Jamaluddin Hashim. Ni buku ni saya rujuk. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada buku ni lagi bagus. Dapatkan buku ni. Ini buku dia. Fiqh Umrah Kontemporari. Dapatkan buku ni. Tetapi jangan baca seorang-seorang. Jangan baca seorang-seorang. Kena belajar, cari guru. Pesan saya, cari guru belajar benda ni. Jangan kita belajar seorang-seorang, takut kita salah faham. Bila kita belajar tanpa guru, ibarat sama seperti kita belajar dengan iblis. Baik. Boleh komen di bawah. Komen jelas tak jelas tak saya cakap. Dah sedia belum? Kalau dah sedia, komen kat bawah. Saya sedia. Komen kat bawah, saya sedia. Boleh? Saya standby satu lagi kat sini. Baik. Pertama sekali, tak lupa juga saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak sahalun.com kerana menyediakan tempat kita hari ini. Dan malam ini kita tidak ada macam teks lah. Sebab sahabat saya Intisar, dia ada urusan peribadi. Walau bagaimanapun, kelas kita tetap kita kena jalankan. Terima kasih, saya sedia. Terima kasih Puan Ismi. Baik, kita nak cerita daripada rumah dulu. Boleh? Kita nak cerita daripada rumah dulu. Kita jangan cerita masa dekat dalam flight. Kita nak cerita daripada rumah dahulu. Sebelum kita nak pergi ke KLIA, sebelum kita nak pergi ke airport, apakah perkara sunat yang boleh kita lakukan ketika di rumah? Okey. Apakah perkara yang kita boleh lakukan ketika kita berada di rumah? Yang pertama adalah kita boleh buat solat sunat musafir. Sebab sahabat kata Rasulullah kalau nak berjalan jauh lebih 2 marhalah, Rasulullah akan solat sunat 2 rakaat. Maknanya solat sunat musafir. Macam mana solat sunat musafir? Usolli sunatan musafir, usolli sunatan safar, rakaataini lillah ta'ala. Saja aku solat sunat musafir 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sembahyang lah macam biasa. Macam sunat biasa 2 rakaat. Baik. Okey, kemudian apakah perkara sunat yang kita boleh lakukan selepas kita solat sunat musafir? Habis bagi salam, disunat untuk kita membaca surah Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Tu surah tu disunatkan kita baca selepas kita bagi salam. Kemudian baca surah Al-Ikhlas. Dan jangan lupa kita doa. Berdoa supaya Allah permudahkan urusan kita, Allah lancarkan urusan kita. Jangan doa kita je, minta Allah permudahkan urusan grup kita.
Kawan-kawan jemaah kita sekali, minta dia lancarkan perjalanan, pergi dan balik, dapat melakukan ibadah umrah dengan berjaya, dengan selamat, dengan tenang. Kita nak tu tuan-tuan, kita nak pergi umrah ni, pertama kita nak selamat, yang kedua kita nak tenang, kita tak nak jadi serabut. Sampai sana ada isu, problem, masalah dengan ibadah umrah, kan dah jadi pening kat sana. Kalau boleh kita nak buat ibadah umrah dengan tenang, sebab kita, itu yang kita nak sebenarnya. Kita nak yang tu sebenarnya. Dan kita nak rasa selamat. Selamat daripada masalah, kesilapan buat ibadah. Tu banyakkan doa, permudahkan urusan kita. Baik. Kemudian di sini dikata, okey, nanti kalau siapa sempat boleh letak point kat bawah. Tuan-tuan, saya nak maklumkan, selepas ni video live saya ni saya tak simpan dalam page saya. Saya akan delete mungkin dalam 2-3 hari begitu. Kita akan delete live kita. Sebelum ni kalau tuan-tuan tengok, masih ada lagi, saya masih simpan. Mungkin besok saya dah start buang. Besok saya dah start buang video yang live saya yang lepas-lepas. Untuk malam ni dalam 2-3 hari saya akan delete. Jadi tuan-tuan kena peka dan jangan tertinggal apa yang kita belajar pada malam ini, insyaAllah. Boleh? Okey. Kemudian yang kedua, buku ini kata, haram atas lelaki memulakan perjalanan hari Jumaat selepas subuh dan terangkat rukhsah jamak dan kasar, zuhur dan asar. Haram bagi lelaki yang nak buat solat jamak dan kasar kalau dia keluar rumah selepas subuh. Ulama kata haram, kecuali kalau dia nak keluar lepas subuh boleh. Pastikan dia nak pergi itu hari Jumaat. Katalah kita nak, contoh, kita akan pergi ke Mekah pada waktu malam, hari Jumaat malam Sabtu. Malam Sabtu tu flight kita dah berjalan. Jadi kita nak bergerak selepas subuh. Mungkin 8 pagi, 9 pagi, 10 pagi macam tu, kita nak gerak ke airport KLIA. Flight kita jadual pada malam. Katalah pukul waktu malam, 8 malam ke 9 malam, tak kisah. Jadi kita plan nak gerak waktu siang lepas subuh hari Jumaat. Adakah boleh kita keluar? Asalnya haram kalau kita keluar. Sebab apa? Hari itu hari Jumaat. Kita kena solat Jumaat tamam. Kalau kita nak keluar selepas Jumaat. Kalau kita nak keluar selepas hari Jumaat, dibenarkan dengan syarat. Ada 2 syarat. Yang pertama, pastikan kita boleh solat Jumaat. Pastikan kita boleh solat Jumaat. Itu yang pertama. Yang kedua, jika dibimbangi sekiranya menunaikan solat Jumaat akan menyebabkan terlepas jadual penerbangan. Itu tak apa. Kalau ada masalah, kita terpaksa kejar. Kita gerak awal lambat lepas Jumaat, tetapi mungkin ada masalah dalam perjalanan yang menyebabkan kita tak sempat nak solat Jumaat. Tak sempat nak solat Jumaat, kita terpaksa solat Zuhur. Tu boleh dijamakkan. Boleh. Tapi kalau kita keluar satu tempat yang mana kita tahu tempat tu memang kita tak boleh nak solat Jumaat, hukum dia haram. Okey? Boleh? Terima kasih Kak Siti. Tag kawan-kawan. Terima kasih Kak Siti. Boleh? Boleh tak? Boleh faham? Baik. Okey, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebelum saya nak cerita tentang solat jamak, kita kena faham kenapa saya kaji, kenapa ramai orang pening tentang solat jamak dan kasar ni. Ada orang kata boleh jamak saja, ada orang kata kasar saja, ada orang kata tak boleh kasar. Mereka pening. Mereka tak tahu mereka ni boleh jamak ke atau boleh kasar, atau boleh jamak dan kasar. Dia gini, sebelum saya nak cerita tentang jamak kasar, anda kena faham dahulu anda ni status apa. Anda nak pergi keluar ni, anda ni status apa? Adakah anda status musafir? Adakah anda orang yang bermukim ataupun anda orang yang bermusatin? Ini saya nak bagi tahu dahulu istilah dahulu. Istilah apakah maksud musafir? Orang yang bermusafir, orang yang bermukim dan orang yang bermustatin. 3 perkara ni anda kena tahu istilah dahulu supaya anda boleh faham anda ni sebenarnya kategori yang mana. Baik, apakah yang dimasukkan dengan musafir? Orang yang musafir adalah orang yang dalam perjalanan lebih daripada 2 marhalah, ataupun 81 km ataupun 96 km. Ada pendapat mengatakan 2 marhalah tu 81 km.
Kalau kita tengok di dalam fatwa kebangsaan Mufti Selangor, dia kata, Mufti wilayah, minta maaf, Mufti wilayah Persekutuan mengatakan dua marhalah adalah bersamaan 81 km. Ada juga pendapat mengatakan dua marhalah adalah 96 km. Itu terpulang pada masing-masing. Anda nak pegang yang mana? Nak pegang 81 km ataupun nak pegang 96 km, terpulang. Okey, cuma nak bagi tahu apakah yang dimaksudkan dengan musafir. Musafir adalah orang yang berjalan melebihi 2 marhalah. Ingat perjalanan jarak tu jauh 2 marhalah. Daripada tempat kediaman kita dengan tempat yang kita nak tuju tu, jarak jauh dia 2 marhalah. Bukan jarak lingkungan. Ada orang dia pusing, dia tawaf satu Putrajaya tu sampai 2 marhalah. Terus dia nak buat jamak. Tak boleh. Tu tak kira. Yang Syekh pasal tu tak kira. Buat bulatan. Pusing keliling KL itu sampai 2 marhalah. Tak ada kerja nak buat. Lepas tu nak jamak, tak boleh. Dia perjalanan panjang. Perjalanan panjang. Itu baru dikira 2 marhalah. Baik. Itu musafir. Bagaimana pula orang yang bermukim? Siapakah orang bermukim? Orang yang bermukim adalah orang yang tinggal di tempat bukan tempat hakiki dia. Orang yang bukan tinggal di tempat hakikinya yang melebihi 3 atau 4 hari. Contoh, saya orang Johor, saya orang Muar. Saya nak duduk dekat Penang, jumpa sahabat saya Ustaz Uzairi. Saya nak duduk di Penang lebih daripada 3 atau 4 hari. Saya nak duduk seminggu dekat sana. Adakah saya orang musafir ataupun bermukim? Saya dikira orang bermukim kerana saya nak duduk satu tempat yang bukan tempat hakiki saya. Boleh faham? Bukan tempat hakiki saya di Penang lebih daripada waktu orang bermusafir. 3 atau 4 hari. Itu maksudnya. Itu maknanya bermukim. Contoh bagi anda. Saya bagi contoh. Mungkin anda orang Kedah dan anda bekerja di Johor. Anda orang Kedah tapi cari rezeki dekat Johor. Dan anda memang ada plan satu hari nanti bila anda pencen kerja, anda akan pulang balik ke kampung di Kedah. Jadi, adakah status anda tu orang penduduk tempatan, penduduk tetap ataupun sementara? Anda penduduk sementara. Anda orang yang bermukim. Sebab anda duduk lebih daripada 3 hari dan anda plan nak duduk situ sementara. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 20 tahun. Lepas tu anda nak pulang semula ke tempat asal anda. Itu dikira orang bermukim. Musafir, dia memang duduk tak lebih daripada 3 hari. 3 hari je. Ataupun 4 hari. Itu orang musafir. Tapi kalau lebih tu, dia jadi orang mukim. Okey, itu namanya orang bermukim. Ini anda kena jelas Kalau tak faham, bagi tahu. Komen kat bawah tak faham. Kalau tak faham. Kalau faham, bagi tahu faham. Komen kat bawah. Siapa faham? Anda kena faham. Inilah yang menyebabkan orang tak jelas dengan jamak kasar. Kita jangan belajar dulu buat jamak kasar. Kita kena faham istilah dahulu. Anda kena tahu anda ni kedudukan yang mana. Adakah anda orang yang bermusafir? Atau anda yang orang bermukim? Ataupun anda orang yang memasdatin? Kalau anda dah tahu status anda ni yang mana satu, barulah anda boleh faham anda ni sesuai untuk buat jamak kasar ke atau tak. Okey? Baik. Itu orang yang bermukim. Seterusnya, orang yang bermustatin. Okey. Orang yang bermustatin adalah penduduk hakiki. Dia memang duduk di sini selama-lamanya. Dan dia memang cadang dan plan memang nak duduk kat sini sehingga ke akhir hayat. Walaupun dia bukan berasal dan ataupun dilahir kat sini. Contoh macam saya. Saya dilahirkan di Brunei. Dan saya pernah sekolah dekat Brunei. Saya lahir kat Brunei dan saya sekolah di Brunei. Dan hari ini saya duduk di Johor. Adakah saya orang bermukim ataupun bermustatin? Saya adalah orang yang bermustatin. Sebab saya dah pasang niat yang mana saya akan tetap duduk sini sampai bila-bila. Saya nak jadikan Johor ini adalah tempat hakiki saya. Begitu juga pada anda. Anda katalah anda ada orang Kedah. Orang Kedah ke orang Perlis. Dan anda kahwin dengan orang Johor. Dan anda beli rumah dekat Johor, kerja dekat Johor,
dan memang nak menetap duduk situ Johor sampai bila? Nak beranak kat Johor, nak bercucu, bercicit semua kat Johor. Memang anda tak plan nak duduk tetap dekat kampung asal, dekat Perlis. Jadi anda dikira sebagai orang musafir, minta maaf, anda dikira sebagai orang bermustatin walaupun anda berasal lahir daripada negeri Perlis. Boleh faham ke? Boleh faham. Kalau faham, komen kat bawah faham. Jangan lupa bantu saya tekan button love banyak-banyak kat bawah ni. Bantu saya tekan button love. Faham ke? Faham. Tuan-tuan, belajar ni jangan malu. Komen je. Jangan malu. Ada orang dia punya malu nak tekan love pun malu. Tak tahu. Dia nak tekan love pun dia rasa was-was, takut-takut. Susah orang macam tu, pening kita nak beritahu. Okey. Boleh? Okey. Faham. Terima kasih Kak Siti. Kak Siti ni jemaah saya bulan 12 hari tu 2019. Dia pergi dengan saya. Alhamdulillah. Kak Aisyah corner, waalaikumsalam. Kak Aisyah ni bakal jemaah saya insya-Allah tahun depan. Tahun depan ada rezeki kita pergi lagi. Tuan-tuan, ramai tanya bila buka umrah ni. Jangan tanya siapa, sebab apa jangan tanya kita orang? Sebab Arab Saudi tu bukan kita orang punya. Maksud saya macam ini. Kalau ada orang boleh jawab, okey, umrah tahun depan kita boleh pergi. Kalau ada orang bagi jawapan yang pasti hujung tahun boleh pergi umrah, nasihat saya jangan percaya. Apa sebab? Sebab dia bukan presiden, bukan menteri, bukan raja king dekat Arab Saudi. Semua orang tak tahu bila nak buka. Arab Saudi pun sendiri tak tahu bila boleh buka. Bayangkan macam mana orang kita, orang kampung Jawa boleh tahu. Boleh faham tak? Orang kampung Jawa, orang Jawa boleh tahu hujung tahun umrah dah buka. Padahal kerajaan Saudi pun tak tahu bila nak buka. Lepas tu kita pula percaya. Kita percaya. Waalaikumsalam Kak Sauda. Terima kasih buat Kak Sauda. Okey, jom kita pergi seterusnya. Dah boleh faham Itulah istilah tentang musafir, orang yang bermukim dan juga orang yang bermustatin. Jadi bila anda dah faham jelas, jadi barulah anda boleh tahu anda ni kedudukan yang mana. Bila kita sebagai jemaah, kita katalah perjalanan kita hari pertama tu daripada Malaysia, kita nak masuk Mekah dahulu. Kita nak masuk Mekah dahulu. Tapi kita tak masuk Mekah terus, kita turun kat Jeddah. Ada orang tanya, kenapa Ustaz kita turun kat Jeddah? Kenapa tak turun kat Mekah? Jawapannya adalah Mekah airport tak ada. Airport kat Mekah tak ada. Kalau ada, memang dah lama dia orang turun kat Mekah. Tak ada masa, tak ada kerja nak turun kat Jeddah tu. Tapi disebabkan Mekah dengan Jeddah ni dia dekat. Paling dekat. Jadi landing dia memang kat Jeddah. Okey. Baik. Jom kita tengok. Okey. Kita nak cerita tentang dalam kapal terbang. Bagaimana kita nak solat jamak dalam kapal terbang. Isu solat di dalam kapal terbang. Kita tengok kat sini. Dia kata apa? Semasa berada di lapangan terbang di tanah air, KLIA 2 ataupun KLIA 1, jika sudah masuk waktu solat, hendaklah ditunaikan solat dengan segera. Solat yang boleh dijamak seperti zuhur dengan asar dan maghrib dengan isyak hendaklah dijamakkan dan dikosarkan. Baik. Contoh, katalah flight kita akan gerak pada waktu petang, pukul 5 petang. Contoh. Bayangkan, hari ini kita nak bergerak, flight kita pukul 5 petang. Jadi, digalakkan untuk kita buat solat jamak dan kasar dekat airport. Masuk waktu zuhur pukul 1, 1:30 lebih kurang macam tu, kita solat dahulu. Jangan solat dekat dalam kapal terbang. Sebab apa? Nanti leceh. Leceh solat dalam kapal terbang ni sangat leceh. Sangat leceh. Kalau darurat tak apa, terpaksa solat dalam kapal terbang. Ni kita ada masa lagi. Flight pukul 5, masuk zuhur pukul 1. Jadi jangan kita lengah-lengah. Ramai jemaah saya tengok dia lengah-lengah bila masuk waktu solat dekat airport. Jangan lengah-lengah. Kita kena ikut jadual. Saya selalu nasihat pada jemaah, jangan ikut jadual kita. Jangan ikut masa kita. Kita sebagai jemaah,
kita kena ikut masa travel, masa yang telah ditetapkan. Kecuali kalau kita pergi seorang-seorang. Kalau kita pergi DIY, terpulang kita nak ambil masa kita. Tapi kena bayang, kita kena faham, kita pergi travel, kita pergi by group. Bila kita pergi by group, jangan kita tak disiplin dengan masa. Kalau kita tak disiplin dengan masa, kita takut kerana kita yang lain akan sangkut. Sebab tu pergi disiplinkan masa kita. Saya selalu tekan pada jemaah, masa kena disiplin. Sebab korang pergi berkumpulan, korang bukan pergi seorang-seorang. Kalau pergi DIY terpulang, korang nak buat masa korang sendiri terpulang. Tapi kalau pergi dengan grup kumpulan, kena follow. Kita takut bila ada problem, kita takut bila ada masalah dalam perjalanan, kerana kita seorang, orang lain pun terbabit, sangkut. Sebab tu masa, bila sampai dekat airport KLIA, flight kita pukul 5. Jadi kita ada masa untuk jamak qasar. Masuk waktu zuhur, kita kena jamak qasar. Jangan lengah-lengah lagi. Sebab supaya dalam kapal terbang kita dah boleh tidur, kita dah boleh rehat dan sebagainya. Jangan lengah-lengah lagi. Baik. Kemudian dekat sini apa lagi dia kata? Okey. Kemudian dia kata, jika sekiranya waktu solat masih ada setibanya ke destinasi, jemaah tak perlu mengulangi lagi solat jamak takdim dan kasar yang telah dilakukannya. Baik, katalah kita dah solat jamak kasar, kita masuk waktu zuhur dan asar, kita solat jamak dan kasar dekat airport KLIA. Dan contoh, kita naik flight sampai dekat Jeddah, masih ada lagi waktu asar. Jadi adakah perlu kita kodok? Tak perlu, sebab kita dah buat tunai masa dekat KLIA tadi. Tak perlu nak buat kodok lagi dah. Baik. Kemudian seterusnya dikata, boleh faham? Kalau tak faham boleh komen kat bawah. Kalau tak faham boleh komen kat bawah. Okey. Dia kata di sini, jika jemaah sudah menaiki pesawat menuju ke Mekah atau Madinah dan jemaah terlibat dengan solat fardu di udara, dalam keadaan ini hendaklah dilihat kepada keadaan-keadaan berikut. Okey. Baik. Katakanlah dalam flight kita pukul 12 tengah hari. Kita cerita pula. Mana kata kita tak sempat nak solat jamak dekat airport sebab belum masuk waktu lagi. Okey, flight kita pukul 12 tengah hari. Jadi kita pun naik flight. Dalam perjalanan, dalam udara, dalam kapal terbang, masuk waktu solat zuhur. Kita nak boleh jamak tak? Kita boleh jamak dalam kapal terbang. Terus jamak, standby. Sebab tu saya selalu pesan pada jemaah, sebelum naik flight, ambil wuduk dahulu. Standby ambil wuduk. Ambil wuduk. Mungkin ada jemaah dia suka bawa botol, air botol wuduk. Kan? Ni tips saya nak bagi tahu. Bila masuk kapal terbang, jangan isi air dahulu dalam botol. Sebab takut tak lepas kat immigration nanti. Immigration syarat dia nak masuk, tak boleh bawa air lebih pada 150 ml. 150 ml. Tak boleh lebih. Sebab tu, kosongkan dulu botol wuduk kita. Pastikan kosong. Nanti dalam kapal terbang, kita boleh isi air dalam bilik air. Jadikan dia sebagai air wuduk. Jadi bila kata flight kita pukul 12.30, kita naik kapal terbang pukul 12.30, sampai ke udara barulah masuk waktu zuhur. Jadi waktu zuhur itu kita boleh jamak. Boleh jamak. Kalau kita rasa ada masa, kita turun dekat airport Madinah nanti, waktu asar masih ada masa lagi. Jadi kalau kita tak nak solat jamak dekat kapal terbang pun boleh. Kita solat jamak dan kasar, kita buat jamak takhir di airport Madinah. Cuma nasihat saya, pengalaman saya juga, saya nasihatkan lebih baik kita buat jamak takdim je dalam kapal terbang. Sebab apa? Bila sampai kat Madinah ataupun di Jeddah, masa kita sangat pack. Kita takut-takut bas dah sampai, tentulah kita buat nak semayang. Lebih baik untuk lebih secure, lebih baik kita jamak takdim dahulu. Terus. Maknanya bila naik kapal terbang, bila masuk waktu zuhur, nanti biasa pilot akan beritahu dah masuk waktu zuhur.
Nanti barulah kita boleh buat jamak takdim Zuhur dan Asar. Begitu juga dengan Maghrib. Katalah flight kita pukul 6 pagi, 6 petang. Flight kita pukul 6 petang. Jadi kita naik flight, masuk azan Maghrib, kita boleh jamak takdim. Jamak dengan qasar isyak. Okey. Boleh faham tak di sini? Komen kat bawah. Faham? Siapa yang tak faham bagi tahu. Laju sangat ke saya cakap? Terima kasih. Yang faham, terima kasih banyak-banyak. Okey. Baik. Terima kasih Kak Saudah. Okey. Soalan. Ada orang tanya. Okey Ustaz, macam mana pula kalau solat subuh? Kita solat subuh, solat fardu subuh, yang mana kita tak boleh nak jamak solat subuh. Kita tak boleh solat. Dia kata, jika solat yang terlibat itu tidak boleh dijamakkan seperti solat subuh, dan waktu solat subuh ni dijangka akan tamat apabila tiba di lapangan terbang, jemaah pula tidak dapat wuduk dan bertayamum dan solat dalam keadaan berdiri. Solat subuh tersebut, macam mana nak buat? Biasanya berlaku solat subuh ni, kadang-kadang jemaah dia tak boleh nak berwuduk. Dalam kapal terbang, dia pakai pakaian dia, katalah pakaian dia najis, tak boleh buat solat. Apatah lagi nak ambil wuduk. Kalau dia kata pakaian apa tak boleh buat solat, nak wuduk pun tak boleh. Jadi bila masuk waktu subuh, subuh ni waktu dia pendek. Waktu dia pendek. Dan kita jangka bila flight kita landing, waktu subuh dah habis. Jadi apakah perlu kita buat? Baik, ulama kata yang kita boleh buat ketika itu adalah kita solat hormati waktu. Solat menghormati waktu. Komen kat bawah, solat menghormati waktu. Ada orang dia baru pertama kali dengar, ada ke solat menghormati waktu? Itu solat fardu yang ke-6 ke? Jangan salah faham. Dia tak ada solat fardu yang ke-6. Solat fardu tu tak yang 5 je. Solat menghormati waktu ni apa? Solat menghormati waktu adalah solat untuk orang yang tidak ada salah satu daripada syarat sah solat. Syarat sah solat ada 9. Syarat sah solat ada 9. Yang pertama apa? Islam, baligh, berakal. Apa lagi? Kena suci daripada hadas besar dan kecil. Pakaian, tubuh badan kena suci. Menghadap kiblat, tahu, yakin masuk waktu. Kena apa lagi? Dia ada 9 syarat sah. Kalau kita tidak ada salah satu daripada 9 syarat sah, maknanya kita boleh solat menghormati waktu. Maknanya solat menghormati waktu adalah untuk orang yang tidak cukup 9 syarat sah solat. Tuan-tuan boleh Google, tengok dari balik dalam kitab-kitab, apakah senarai syarat sah solat. Ada 9 syarat sah solat. Solat fardu, ini solat fardu. Kalau kita tak cukup salah satu, contoh, kalau kita bergerak daripada Malaysia nak pergi ke Mekah, kiblat memang ke depan. Kiblat kita memang ke depan. Jadi kita ada masalah dari segi kiblat. Okey, kiblat memang kita tahu. Sebab kapal terbang tu memang pergi ke Mekah. Dia bukan pergi ke Korea. Korea Kaabah memang tak ada. Dia memang direct ke Mekah. Jadi kapal terbang tu memang dia ngadap kiblat dan kita boleh semayang gitu je. Duduk macam gini. Duduk atas kursi kapal terbang, kita duduk ngadap automatik. Tapi macam mana kalau kita balik pula daripada Mekah balik ke Malaysia? Daripada Mekah kat belakang. Kaabah kat belakang kita. Kita nak balik ke Malaysia kat depan ni. Kita nak menghadapkan kiblat susah. Mungkin susah ketika tu. Dan kita akan menyusahkan pramugari. Pengurusan dalam kapal terbang tu akan jadi susah. Jadi apa yang perlu kita buat? Boleh tak kita semayang macam biasa? Tamam, tak boleh. Adakah kita boleh buat semayang adaan ataupun semayang tunai? Usolli fardal maghribi salasa adaan lillahi ta'ala. Saja aku semayang fardu maghrib 3 rakaat tunai. Boleh tak? Tak boleh semayang tunai. Sebab apa? Syarat sah kita tu tak ada. Apa dia syarat sah kita? Menghadap kiblat. Kiblat kat belakang. Jadi ketika itulah kita boleh solat menghormati waktu.
Solat menghormati waktu ni dia tak perlu ambil wuduk. Tak perlu wuduk, tak perlu suci, tak perlu ngadap kiblat, tak perlu tahu masuk waktu, tak perlu. Dia semain gitu je. Pakaian kotor pun boleh. Pakaian ada najis, air kopi tertumpah ke, kek tertumpah ke badan, pun kita boleh semain gitu je. Solat menghormati waktu. Solat menghormati waktu. Nanti apabila kita sudah landing di tempat destinasi, kita kena qada kalau sudah keluar waktu. Contoh subuh, kita gerak subuh kat dalam kapal terbang. Bila sampai dekat airport Malaysia, dah pukul 8 pagi. Jadi dah habis waktu solat subuh, kita kena qada balik semula solat subuh kita. Tapi kalau masih ada waktu lagi, kita boleh sembahyang tunai. Ada soalan orang tanya, Ustaz, perlu ke kita nak solat menghormati waktu? Kalau tak solat boleh ke? Dia sebenarnya tak ada masalah. Nak solat boleh, tak solat pun tak apa. Tetapi lebih baik solat menghormati waktu. Menunjukkan sebab apa? Tujuannya adalah kerana kita takut dalam perjalanan kita berlaku apa-apa. Kita aksiden ke, na'uzubillah, kita meninggal ke, sakit. Jadi kalau berlaku kita meninggal, na'uzubillah, contoh, berlaku kita meninggal, kita sudah dikira sebagai orang yang tidak lalai dalam solat. Kita sudah dikira sebagai orang yang sudah mengerjakan solat. Sebab kita dah menghormati waktu solat. Okey. Itu maksudnya solat menghormati waktu. Jadi, bagi kita yang solat subuh yang tidak ada wuduk, katalah nak ambil wuduk pun payah. Jadi ketika itu kita boleh solat menghormati waktu. Solat menghormati waktu, solat dia macam biasa. Dia tak perlu ngadap kiblat, dia tak perlu ambil wuduk, dia tak perlu bersih pakaian, tak perlu suci badan dia, tak perlu suci. Dia semuanya macam tu saja. Okey? Katalah kita solat menghormati waktu tu jamak kasar. Jadi bila sampai ke destinasi, kita pun boleh buat jamak kasar. Kalau kita buat tamam solat biasa, contoh subuh kita tamam, solat biasa. Jadi jamak kita solat menghormati waktu tu subuh biasa. Jadi bila sampai ke destinasi pun kita boleh solat biasa. Okey. Boleh faham? Alhamdulillah. Okey, apa lagi kat sini dia beritahu? Itu semua saya dah huraikan dah tadi. Saya dah huraikan. Dengar ni. Ada lagi satu dia beritahu sini. Jika solat-solat ini dapat dilaksanakan dalam kapal terbang dengan sempurna huduknya, menghadap kiblat, berdiri, rokok dan sujud sebagaimana solat di dataran, solat ini adalah sah dan tak perlu diulangi atau diqadhakan. Ni fatwa Muzakarah Haji ke Peringkat Kebangsaan 2009. Itu berkenaan. Kalau kita tak ada salah satu daripada syarat sah sembahyang, maka kita kena solat hormati waktu. Sama juga seperti kita dalam kereta. Katalah perjalanan kita daripada KL, kita nak bergerak ke Kedah. Biasa waktu maghrib jam dekat highway. Biasa kat Perak kan. Dekat Perak tu highway di jam. Baik. Bila dah masuk waktu maghrib, jam tu lama sampai habis waktu maghrib. Ketika itu kita boleh buat solat menghormati waktu. Tapi kalau kita tahu kiblat kita tu dah betul dan kita ada wuduk, pakaian kita bersih, tubuh badan kita bersih, kita cukup dengan 9 syarat sah sembahyang. Tak perlu kita sembahyang menghormati waktu, kita sembahyang tunai saja. Tunai maknanya kita cash jam tu juga selesai. Tak perlu kodok dah. Saja aku solat fardu maghrib 3 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Kita sembahyang duduk dalam kereta. Tapi kena pastikan syarat sah tu mesti kena ada. Kena cukup. Baik. Soalan seterusnya ditanya, bagaimana pula perjalanan kita daripada Madinah pergi ke Mekah, ataupun daripada Jeddah pergi ke Mekah, Mekah pergi Jeddah, Mekah pergi Madinah? Adakah kita boleh buat solat jamak kasar? Adakah kita boleh buat solat jamak ataupun kasar? Muzakarah Haji Kebangsaan mengatakan bahawa mana tadi sibuk sini.
Jemaah boleh jamak dan qasar solat dalam Jemaah boleh jamak dan qasar solat dalam sepanjang perjalanan Mekah Madinah, Mekah Jeddah, Madinah Mekah ataupun Madinah Jeddah kerana mereka berada dalam keadaan musafir ketika itu. Mana kata boleh. Katalah kita dah solat jamak daripada dalam kapal terbang. Sampailah Jeddah. Sampai Jeddah kita nak bergerak pula menuju pergi ke Mekah. Dalam perjalanan tu masuk juga pula waktu maghrib. Tadi Zuhur Asar kita dah sembahyang dalam kapal terbang, dah jamak. Okey, selesai. Kita masih dalam keadaan musafir. Kita turun landing dekat Jeddah. Sampai kat Jeddah kita nak berjalan pula pergi ke Mekah. Masuk pula waktu maghrib dan isyak. Kita boleh solat jamak dan kasar. Kerana kita masih lagi berada di dalam kategori orang yang musafir. Destinasi kita Mekah belum sampai lagi. Jadi kita dibenarkan lagi. Sebab tu saya kata kena faham kita ni kategori mana. Kadang-kadang kita ni boleh berubah. Daripada musafir boleh jadi mukim. Daripada mukim boleh jadi mustatin. Kadang-kadang daripada musafir akan jadi musafir, jadi mukim. Dia begitu. Boleh berubah. Sebab tu anda kena faham anda ni dalam kategori mana waktu tu. Jadi bila anda daripada Jeddah pergi Mekah, Jeddah pergi Mekah, destinasi belum sampai lagi, anda masih kategori sebagai orang yang musafir. Baik. Boleh faham? Boleh faham? Jelas. Jelas. Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Dah pukul apa dah? Ni kita hari ni iklan tak ada. Sebab sahabat kita hari ini Intisor dia tak dapat datang. Kalau tak memang kita ada iklan bagi berehat. Jadi hari ni iklan tak ada. InsyaAllah saya pun tak nak ambil masa yang lama. Sebab malam ni saya ada masih bekerja lagi. Macam biasalah kerja kita menjual bantal hotel DAG. Saya dalam masa yang sama, selain kita nak buat program wakaf bantal, kita pun ada jual juga. Saya buka kabut sel. Waktu malam biasa saya akan buka kabut sel. Baik. Muslimin dan muslimat yang saya kasihi sekalian. Boleh faham? Okey, seterusnya. Kalau boleh faham, saya terus pergi ke poin seterusnya. Okey, ini yang banyak jemaah pening keliru tentang kiraan. Kita nak masuk ke bahagian kiraan. Berapakah tempoh kiraan bagi orang yang boleh jadikan musafir? Ada pendapat mengatakan 3 hari, ada pendapat mengatakan 4 hari, ada pendapat yang mengatakan 18 hari. Okey. Itu kalau saya nak jelaskan tu panjang. Cuma saya bagi ringkasan. Kita punya live ni kita tak nak berat sangat. Kita tak nak cerita berat-berat. Kita bagi yang ringan-ringan. Ada ulama kata 3 hari pun kita boleh pakai. Ada ulama kata 4 hari boleh pakai. Dan ada yang kata 18 hari. 18 hari ni macam mana? Dia begini. Katalah kita plan nak duduk, nak pergi ke satu destinasi. Kita nak memusafir ke satu destinasi dalam 3 ke 4 hari saja. Kita nak buat 3 hari boleh. 3 hari, 4 hari terpulang. Anda kalau nak ambil yang 3 hari, ambil yang 3 hari. Macam saya biasa saya akan pegang pada pendapat yang 4 hari. Ambil yang pendapat 4 hari. Mana kata kita duduk di satu tempat tu, yang tempat yang kita nak musafir ni selama 4 hari. Masa tempoh 4 hari tu kita boleh buat jamak dan kasar. Baik. Katalah kita plan nak duduk dalam tempat tu dalam 3 ke atau 4 hari saja. Bila kita dah duduk sana, rupanya kita bukan duduk 3-4 hari. Kita terpaksa extend jadual kita duduk punya lama. Kadang-kadang seminggu, kadang-kadang terpaksa 10 hari, 11 hari, 13 hari. Jadi waktu itu kita masih lagi boleh buat jamak kasar. Sampai bila? Sampai 18 hari saja. Cukup sampai 18 hari. Kalau kita nak extend masuk ke hari ke-19, dah terus tak boleh buat jamak kasar. Kita kena solat tamam. Itu 18 hari. Sebagai contoh yang pernah berlaku kat saya baru-baru ni, bulan 3 hari tu kita pergi Aceh. Saya pergi Aceh masa tu PKP 15 Mac 2020. Kita pergi Aceh 15 Mac 2020. 18 PKP. Kita punya package 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Kita gerak hari Isnin. Dan kita jangka kita memang nak balik hari Khamis masa tu. Tiba-tiba hari Rabu tu PKP 18 Mac.
dan flight dibatalkan. Masa tu flight kita terpaksa dibatalkan. Sampai bila dibatalkan, kita tak tahu. Tak dapat maklumat lagi tentang sampai bila kita batalkan. Jadi daripada 4 hari, kita terpaksa extend jadi hari ke-5, ke-6, sampailah hari ke-7, hari Ahad, barulah kita dapat tiket kapal terbang, kita balik. Jadi masa tu kita orang, saya dengan jemaah saya, hari yang ke-5, ke-6, ke-7 tu kami masih boleh buat jamak kasar. Kita boleh jamak. Sebab kita tak tahu bila. Kecuali kalau kita dah tahu. Contoh, kita dah dimaklumkan oleh syarikat travel yang kita akan duduk di Mekah 7 ke 8 hari. 7 malam atau 6 malam. Biasa 7 malam ke 8 malam lah, lebih kurang. Kita dah tahu. Jadi bila kita dah tahu, hari pertama dah sampai kat sana, kita dah tak boleh buat jamak. Hari pertama dah tak boleh jamak. Sebab kita dah tahu kita duduk lebih daripada 4 hari. Macam tu. So, nak kira hari ni macam mana? Satu hari tu kira macam mana? Ini yang sebenarnya ramai orang tak tahu. Ramai orang kira satu hari start pukul 12 malam. Siapa yang fikir macam tu? Komen kat bawah. Tag pada kawan-kawan. Siapa ada kawan-kawan yang disangka bila dia solat jamak ni, kiraan hari ni bermula pada pukul 12 malam. Dia sampai, malam ni sampai ke destinasi. Besok dia dah kira pula hari pertama pukul 12 malam. Siapa yang fikir macam tu? Siapa yang fikir macam tu? Okey. Sebelum saya nak cerita pasal kiraan, saya nak terangkan satu poin penting. Jamak ni, bila kita nak solat jamak kasar, dia tak boleh lebih 3 hari ataupun 4 hari. 4 hari ataupun 3 hari kita boleh solat jamak kasar. Hari itu tidak termasuk hari kita pergi dan hari kita balik. Contoh, saya gerak daripada Johor ke KL. Daripada Johor, saya gerak hari Isnin. Sampai KL pun hari Isnin. Hari Isnin tu tak dikira hari pertama. Dia start hari Selasa tu baru dikira hari pertama. Hari Selasa, Rabu, Khamis saya boleh jamak. Khamis, Jumaat saya masih boleh jamak kasar. Masuk hari Sabtu, saya bergerak balik. Hari Sabtu tu masih boleh jamak. Boleh jamak lah sebab saya dah kira musafir. Tapi kalau saya stay lagi hari ke-5 tu dah tak boleh dah jamak. Dah tak boleh jamak dah. Okey. Perjalanan hari 3-4 hari tu tak termasuk pergi dan balik. Okey, boleh faham? So, nak tahu kiraan tu kita cukup tak cukup, 4 hari ke atau tak cukup, macam mana nak kira? Sebenarnya dia bukan kira pukul 12 start. Siapa dah sedia? Saya nak terangkan. Siapa yang dah bersedia? Siapa yang nak beritahu? Hari ni, satu hari dia bukan bermula pukul 12 malam. Hari dia kira pada waktu malam atau siang. Contoh, malam dia bermula lepas maghrib hingga subuh. Itu namanya satu kali, satu hari. Dia kira sekali. Subuh sampai maghrib dikira satu kali. Contoh, saya bagi satu contoh. Saya nak pergi ke Mekah. Contoh saya nak pergi ke Mekah ataupun saya nak pergi Madinah. Daripada Malaysia saya gerak hari Sabtu. Ambil hari ni lah, hari Jumaat. Malam ni saya nak gerak pergi Mekah. Makbul pula tiba-tiba dapat pergi Mekah. Hari Jumaat saya nak bergerak pergi Mekah hari ni. Dan saya dijangka saya akan sampai dekat Mekah ataupun saya sampai dekat Mekah nanti pada waktu petang, siang saya sampai. Dekat Mekah saya sampai siang. Waktu hari, satu hari tu saya start kira adalah malam tu, lepas maghrib. Malam tu dah kira hari. Dah kira hari pertama. Hari pertama. Saya sampai siang, malam tu maghrib, masuk waktu maghrib dah kira hari pertama. Maghrib tu sampailah maghrib besoknya tu dah kira hari yang pertama, satu hari. Maghrib hari apa? Esok hari Sabtu kan? Sabtu malam Ahad. Malam Ahad maghrib tu, malam Ahad tu sampailah malam Isnin tu dah kira satu hari besoknya. Tetapi ada orang sangka dia kira pukul 12 malam tu dah kira satu hari start bermula. Dia bermula, dia boleh jamak, dikira hari.
Bukan jam malam dikira hari. Sebenarnya itu adalah sangkaan yang sangat-sangat salah. Begitu juga, katalah saya sampai malam. Bila start kiraan saya tu? Kiraan hari tu bila? Dia start lepas subuh besok. Bukan pukul 12 malam tu. Saya sampai dekat Mekah pukul 8 malam contoh. Dan kira satu hari tu bila? Bukan pukul 12. Tetapi lepas subuh baru dikira satu hari. Dikira. Ini yang kadang-kadang kita pening. Orang tak faham. Aku ni dah 3 hari ke dah 4 hari sebenarnya? Dia tak tahu. Jadi anda nak tahu macam mana sebenarnya dikira. Katalah kita sampai tempat Mekah tu pada waktu siang, hari Ahad, sebelum masuk waktu maghrib. Katalah kita waktu siang, tak kira lah pagi ke petang, sebelum masuk waktu maghrib hari Ahad tu. Masuk waktu maghrib dia dah kira hari Isnin. Sebab apa? Sebab masuk waktu maghrib tu dia bukan hari Ahad, dia hari Isnin. Sebab itu dia bermula hari itu malam lepas maghrib. Sebab dah masuk hari Isnin. Permulaan hari bagi kita adalah hari Isnin waktu malam tu. Malam Ahad, malam Isnin. Jadi malam Ahad, malam Isnin, satu. Malam Selasa, malam Rabu, malam Khamis. Hari Khamis malam Jumaat. Hari Ahad malam Isnin, Isnin malam Selasa, Selasa malam Rabu, Rabu malam Khamis. Rabu malam Khamis tu. Tu dah cukup 4 hari. Besoknya dah masuk 5 hari. Boleh faham? Jadi kiraannya bukan kira jam. Bukan pukul 12. Dia kiraan dia diikut waktu maghrib. Dia punya kiraan dia. Boleh faham tak? Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, bantu saya share. Tekan button love banyak-banyak bawah ni. Tag pada kawan-kawan siapa yang ada macam tu. Siapa yang pernah buat macam tu, pertama istighfar. Sebab kita tak tahu, insyaAllah mudah-mudahan Allah ampunkan. Tu kelebihan kita sebagai umat Nabi Muhammad ni. Kalau kita tak tahu, Allah ampunkan. Perkara yang kita tak tahu, kita tak sengaja ataupun kita terpaksa. 3 perkara ni kalau kita lakukan, Allah ampunkan. Kerana sebab Nabi Muhammad. Allah ampunkan kerana Nabi Muhammad, bukan kerana kita. Kita ni perasaan lebih. Bukan sebab kita. Sebab kita ni Nabi Muhammad lah untungnya. Sebab tu kita banyakkan selawat. Kita dapat nikmat hari ni yang Allah bagi ni bukan sebab kita, sebab Nabi. Kita ni Nabi, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada soalan yang terakhir ditanya. Boleh tak kita nak jamak dekat Madinah? Kasar. Kita duduk Madinah biasa tak lama. Ada package yang ambil 3 malam. Ada package yang ambil 2 malam saja. Ada package yang ambil 4 malam. Okey, kalau kita duduk ambil package yang 3 malam, 4 hari 3 malam. Boleh tak kita nak buat jamak? Boleh. Kita boleh jamak kasar di Madinah. Boleh. Sebab kita duduk situ tak lebih daripada 4 malam. So, kita duduk cuma 3 malam saja. Kalau kita duduk 5 malam dah tak boleh. Macam Mekah kita dah tahu kita akan duduk lebih daripada 4 malam. Lebih daripada 4 hari 4 malam. Kalau Madinah kita tahu kita memang duduk sekejap je, 4 hari 3 malam je. Jadi kita dibenarkan untuk solat jamak kasar sepanjang kita duduk di Madinah. Namun begitu jarang ada orang buat. Orang takkan nak jamak kasar sebab dia orang nak kejar kelebihan solat di dalam Masjid Nabawi. Nak solat berjamaah. Setiap waktu nak solat berjamaah dengan imam Masjid Nabawi. Jadi tak ada. Kita pun galakkan jemaah untuk janganlah buat jamak walaupun dibenarkan, tetapi janganlah. Sebab inilah peluang kita nak imam semayang berimamkan imam Masjid Nabawi. Bukan senang. Jadi rebutlah peluang kita semayang. Kadang-kadang kita kesian tengok kawan-kawan kita semayang dekat hotel. Nanti insyaAllah saya akan cerita tentang isu solat dekat Masjidil Haram. Macam mana solat dekat hotel. Boleh tak kita solat di hotel, berimamkan Masjidil Haram? Di Madinah semayang solat di hotel, berimamkan Masjid Nabawi. Boleh tak boleh? Itu nanti sesi yang seterusnya lah akan datang. Nanti saya akan cari jadual dia. Jadi kejarlah, jangan. Sebab bukan senang kita nak pergi sana. Bukan senang. Kumpul duit bukannya kita kerja hari ni besok dapat duit beribu. Tak. Bukan senang. Macam-macam dugaan persiapan kita buat. Bila dapat peluang ni, jangan kira mutawif. Kadang-kadang jemaah ni dia ikut mutawif. Mutawif tak pergi semayang jemaah. Kadang-kadang ada mutawif dia semayang dekat bilik. Dia tak pergi solat berjemaah dekat Masjid Nabawi. Yang kita ni jemaah yang pergi ikut kenapa? Ustaz, tak apalah mutawif ada sekali. Semayang dengan mutawif lah je dalam bilik. Yang kita ikut mutawif tu buat apa? Dia tu dah banyak kali pergi.
Kita tu lah semua hidup sekali Pergilah ke Johor semayang sendiri ikut mutawib. Mutawib satu yang pertama, kadang-kadang mutawib ni jangan salah faham. Kenapa dia tak pergi semayang berjamaah kat masjid? Yang pertama, dia ni dah biasa. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dia ada kerja. Dia pergi sana sebagai pekerja, bertugas. Dia ada perkara yang dia kena prepare sebelum program nak berjalan. Habis semayang di masjid, kita habis semayang, kita ada program. Jadi kadang-kadang mutawif ni dia nak buat preparation dekat bilik. Nak siapkan dokumen, nak siapkan itu, jadual, apa benda nak cakap. Kadang-kadang ada juga jemaah, bukan online, kadang-kadang jemaah saya juga. Bila saya semayang kat masjid, bila saya semayang dekat hotel, saya tanya, bang, kenapa abang tak semayang? Tak apalah ustaz, ustaz semayang kat bilik, saya pun nak ikut semayang bilik lah. Ya Allah, berapa ikut saya? Saya ni insyaAllah lah, Allah akan jemput, insyaAllah lah, mudah-mudahan Allah jemput lagi. Nak cerita yang mutawif ni memang kerja dia, dijemput. Yang abang ni, itulah pertama kali datang dan mungkin yang terakhir. Kita tengoklah, kita pun tahu kita ni bila pergi. Peluang, bukan boleh pergi selalu. Bukan boleh pergi setahun banyak kali. Itu pun 2-3 tahun sekali, 5 tahun sekali, 10 tahun. Pergi. Jangan ikut orang. Pergi sendiri. Jangan ikut kawan. Kak kata nak pergi, kenapa tak nak pergi kak? Suami akak tak pergi, akak jaga suami akak lah kat bilik. Peluang, pergilah, pergi. Yang si suami pula, bila tak nak pergi, janganlah ajak bini sekali tak nak pergi. Ini, dia ajak bini sekali tak nak pergi. Yang jangan pergi yang. Abang kat bilik, ayam pun duduk di bilik. Jangan ikut teman abang. Lepaskanlah bini kita kat sana. Dah lah kita kongkong dia kat kampung. Dekat tanah air kita kongkong, dekat Mekah pun kita nak kongkong dia. Lepaskanlah dia. Bagi isteri kita kebebasan untuk berjalan kat sana. Jangan setiap kali minta izin. Lepas tu marah, cerita hukum. Jangan. Nasihat saya kepada suami-suami yang pergi bawa isteri pergi Mekah ke tanah suci, kalau isteri nak jalan sampai sana, kita lepaskan dia. Lepaskan. Biar bagi dia kepuasan. Sebab ni peluang kita ada kat sana. Kita nak tengok di mana kawasan-kawasan tempat di mana Nabi SAW pernah pijak. Oh, ini tempat kelahiran Nabi. Oh, ni tempat Nabi berentawaf. Oh, ni tempat kawasan ni. Oh, ni tempat ni. Oh, kita nak tahu, nak belajar. Kita lah, dah lah suami ni jenis malas nak berjalan. Dia ajak bini pun malas berjalan. Jangan macam tu. Ustaz Huzairi, terima kasih Ustaz. Okey, baik. Itulah perkongsian yang saya nak kongsi pada malam ni, adalah tentang perjalanan ke Tanah Suci. Okey, itu saja. Dah habis dah selesai dah kita punya kelas. Pukul apa dah ni? Dah pukul 11. Dah pukul 10 dah. Okey. Baik, tuan-tuan, sebelum kita nak akhiri kelas kita pada malam ni, saya nak ingatkan lagi sekali tentang program wakaf bantal kita. Pada yang berminat boleh WhatsApp saya 0108892017. Satu biji bantal RM50. Kita nak sedekah kepada siapa? Kita nak sedekah kepada madrasah, anak-anak tahfiz dan anak-anak yatim di daerah Muar dan Tangkak. Itu kawasan saya lah. Terpulang, tuan-tuan, mungkin ada yang dari Kedah. Ustaz, daripada orang Kedah boleh tak? Orang Sabah boleh tak? Boleh, tak kisah. Boleh. Boleh. Siapa yang nak sedekah, kita anjurkan. Kita galakkan. Kita nak bagi peluang dan kita nak bagi keselesaan kepada anak-anak kita yang belajar dekat sana untuk mereka dapat tidur yang lena. Mudah-mudahan asbab mereka dapat tidur yang lena, mereka dapat belajar dengan baik, insya-Allah. Baik, dan seterusnya pada minggu esok. Besok mungkin insya-Allah lah saya akan kongsikan sedikit tentang isu semayang di Masjidil Haram. Tentang solat dalam keadaan bersesak, wanita nak solat berjemaah dekat masjid macam mana, wanita solat Jumaat di macam mana, boleh tak kita semayang dekat hotel, imam dekat Masjidil Haram, boleh tak boleh. Itu isu solat di Masjidil Haram akan saya kupaskan pada hari besok, insya-Allah, pada waktu yang sama jam 9 malam di PES Saufi Kamaluddin. Dan minggu hadapan pula, nanti saya akan ceritakan pula. Minggu hadapan kita dah mula start balik semula. Kita punya kursus umrah kita. Hari tu kita sangkut sampai niat kan. Kita nak sambung bab pula, bab pantang larang ihram minggu hadapan. Tu nanti saya akan maklumkan dalam Telegram saya, Saufi Kamaluddin Official. Jangan lupa subscribe, join Telegram kita, Saufi Kamaluddin Official. Dan jangan lupa juga subscribe
di YouTube saya. Ada juga YouTube saya, Umrah Sinar ataupun Sofi Kamarudin. Terima kasih banyak-banyak. Jadi sebelum kita nak akhiri kelas kita pada malam ni, marilah sama-sama kita tadah tangan, kita berdoa, mudah-mudahan Allah rahmati, Allah redai dan Allah mengabulkan apa saja kita minta di dalam taman-taman ilmu ini. Roda. Kita berada dalam taman roda ni tuan-tuan. Mintalah apa yang kita nak, insya-Allah Allah makbulkan. Ini salah satu tempat mustajab adalah bila mana kita berada di taman ilmu. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.